Ini bab perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah dan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Wa bina'uhu biha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamanya. Dalam setengah nuskhahnya wa bina'uha bihi, sini wa bina'uhu biha, itulah maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengannya, bersama-sama dengan Aisyah. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengahwiniku ketika aku berumur 6 tahun. Kami pergi ke Madinah dan singgah di Bani Al-Harith bin Al-Khazraj. Fawa'iktu, aku sakit, wa'iktu, jadi demam. Famarraqa sya'ri, sakit itu, demam itu menyebabkan gugur rambut. Fawafa jumaimatan atau jumaimatun, hanya tinggal bahagian depan saja. Fa'atatni Ummu Ruman. Ummu Ruman pun datang kepadaku, ibuku yaitu Ummu Ruman, ketika itu aku sedang naik jungkan-jungkit. Wa ma'i sawahibu li, bersamaku ada beberapa orang sahabatku. Fasarakhat bi, ibuku memanggilku. Fa ataituha ma adri ma turidu bi, aku pun pergi kepadanya dalam keadaan tak tahu apakah yang dia mahukan dariku. Fa akhadhat bi yadi, dia pun pegang tanganku sehingga awqafatni ala babid dar, sehingga memperdirikan aku di hadapan pintu. Ketika itu wa inni la unhiju atau la anhaju hina sakana hatta sakana ba'd nafasi, aku betul-betul tercungap-cungap penat sehingga tenang sedikit nafasku. Thumma akhadhat syai'an mimma, kemudian dia mengambil sedikit air. Famasahat bi wajhi, disapunya air itu ke mukaku, warasi, dan ke kepalaku. Thumma adkhalatni ad-dara, kemudian dia memasukkan aku ke dalam rumah. Rupa-rupanya sudah ada ramai perempuan Ansar di dalam rumah itu. Mereka pun mengucapkan alal khairi wal barakah, mudah-mudahan mendapat kebaikan, kamu mendapat kebaikan dan keberkatan. Wa ala khairi ta'ir, dan kamu mendapat sebaik-baik tuah. Fa aslamatni ilaihinna, ibuku pun menyerahkan daku kepada mereka. Fa aslahna min sya'ni, mereka pun memakaikan pakaian kepadaku, yakni menghiaskan aku. Falam yaru'ni illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duhan, tidak ada sesiapa yang mengejutkan aku kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu duha. Mereka pun menyerahkan aku kepadanya. Aku pada ketika itu, pada hari itu, berumur 9 tahun. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, pernah ditunjukkan engkau kepadaku dalam mimpi 2 kali. Aku nampak engkau dalam secebis kain sutra. Wa yaqul, dan dia berkata, inilah istrimu. Saya pun membuka kain itu. Fa akshifu anha, membuka kain untuk melihat istri itu. Fa idza hiya anti, rupa-rupanya dia adalah engkau. Fa aqulu, maka aku pun berkata, in yaku hadza min indillah yumdhihi, kalau ini dari Allah, tentu dia akan melaksanakannya. Diriwayatkan dari Hisham dari ayahnya, beliau berkata, Khadijah wafat sebelum Nabi SAW keluar ke Madinah bi 3 sinin, 3 tahun, yang sebelum Nabi SAW keluar ke Madinah. Falabitha sanatain atau qariban min dhalik, baginda SAW selepas kematian Khadijah itu berada di Mekah selama 2 tahun ataupun lebih kurang 2 tahun. Dan baginda berkahwin dengan Aisyah
wa hiya bintu 6 sinin. Ketika beliau berumur 6 tahun. Thumma bana biha, kemudian baginda bersama-samanya ketika beliau berumur 9 tahun. Babu hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ila al-Madinah. Ini bab hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya ke Madinah. Wa qala Abdullah bin Zaid wa Abu Hurairah, diambilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, kalaulah tidak kerana hijrah, nescaya aku mahu jadi salah seorang Ansar. Diriwayatkan dari Abu Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menceritakan, saya bermimpi saya berhijrah dari Mekah ke suatu bumi, ke suatu tanah kawasan yang ada pokok tamar. Fadhahaba wahli ila annaha al-Yamamah. Mula-mula saya terlintas bahawa tempat itu, bumi itu ialah Yamamah ataupun Hajar, tetapi rupa-rupanya ia adalah Madinah, Yathrib. Diriwayatkan dari Abu Wa'il, beliau berkata, kami pernah menziarahi Khabbab. Dia berkata, kami telah berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nuridu wajh Allah, kerana Allah semata-mata. Fa waqa'a ajruna 'ala Allah, maka pahala kami dijamin oleh Allah. Ada di antara kami orang yang telah berlalu dengan tidak mengambil sedikit pun daripada ganjaran ganjarannya. Di antara mereka ialah Mus'ab bin Umair. Dia telah terbunuh pada hari Uhud dan meninggalkan satu selimut. Fakunna idza ghattayna biha ra'sahu, apabila kami menutup kepalanya, bahagian atasnya dengan selimutnya itu, terbuka kakinya. Dan kalau kami menutup kedua kakinya, yakni bahagian bawahnya, ternyata ataupun terdedah bahagian kepalanya, bahagian atasnya, fa amarana Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami supaya menutup yakni bahagian atasnya dengan kain tadi dan meletakkan di atas kedua kakinya sedikit rumput idkhir. Wa minna man ayna'at lahu thamaratuhu, ada di antara kami yang mana buahnya telah pun masak, buahnya telah pun masak, fa huwa yahdibuha, dia akan memetiknya. Diriwayatkan dari Alqamah bin Waqqas, beliau berkata, saya telah mendengar Umar berkata, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'malu bin niyyah, segala amalan itu dikira dengan niat. Sesiapa yang hijrahnya kerana dunia untuk mendapatnya, ataupun kerana perempuan untuk dikahwininya, maka hijrahnya ialah untuk apa yang dimaksudkannya itu. Dan sesiapa yang hijrahnya ialah kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka hijrahnya dikira kepada Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah, beliau berkata, saya pernah menziarahi Aisyah bersama Ubaid bin Umair al-Laythi. Kami pun bertanya beliau tentang hijrah. Dia berkata, tidak ada lagi hari ini hijrah. Orang-orang mukmin dulu membawa lari agama mereka ilallah, yakni kepada Allah dan kepada Rasulnya, yakni kerana Allah dan Rasulnya. Makhafata an yuftana alaihi, kerana takut akan terfitnah dia kerana agamanya itu. Kerana takut akan dianiayai, dihukum oleh musuh-musuh lah kerana agama itu. Fa ammal yaum, adapun hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan Islam. Hari ini seseorang itu boleh menyembah Tuhannya di mana saja dia berada, tetapi yang terus ada ialah jihad dan niat. Diriwayatkan dari Aisyah bahawa Sa'ad berkata, Allahumma innaka ta'lamu, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahawa tidak ada sesiapa pun yang paling saya suka untuk saya perangi mereka kerana-Mu. Tidak ada siapa pun yang lebih saya suka daripada.
kaum yang telah mendustakan Rasulmu dan mereka telah mengeluarkannya, yakni dari tanah airnya. Ya Allah, fa inni adhunnu annaka qad wada'ta. Ya Allah, sesungguhnya aku percaya bahwa engkau qad wada'ta al-harba bainana wa bainahum, telah memutuskan perang, yakni telah memutuskan perang akan tercetus di antara kami dengan mereka, akan terjadi di antara kami dengan mereka. Ini pula Aisyah menceritakan dalam riwayat dia ni, kata-kata Sa'ad tadi, doa Sa'ad tadi, min qaumin kadzabu nabiyyak, tadi kadzabu rasulak wa akhrajuhu min Quraisy. Kaum itu siapa? Kaum itu iaitu Quraisy. Mana paling kalau dia berasa nak perangnya, perang dengan puak-puak tu, puak-puak Quraisy yang mendustakan nabimu dan mengeluarkannya, yakni dari tanah airnya. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika berumur 40 tahun. Famakatha bi Makkah 13. Baginda berada di Mekah selama 13 tahun. Diberi wahyu kepadanya. Kemudian diperintahkan berhijrah. Fahajara 10 sinin. Baginda berhijrah, yakni berada di dua negeri dia lah selama 10 tahun, yaitu di Madinah. Wa mata, dan baginda mati pada ketika berumur 63 tahun. Satu lagi ni pun daripada Ibnu Abbas juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah 13 tahun dan wafat ketika berumur 63. Seterusnya riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk di atas mimbar. Baginda bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba, Allah telah memberi pilihan kepadanya untuk diberikan kepadanya kemewahan dunia, apa yang dikehendakinya dan apa yang ada di sisinya. Yang pilihan antara kemewahan dunia dengan apa yang ada di sisinya. Hamba itu telah memilih apa yang ada di sisi Allah. Terus Abu Bakar menangis. Wa qala, dan dia berkata, fadainaka bi abaina wa ummahatina, sanggup kutebus engkau dengan ayah-ayah dan ibu-ibu kami. Fa'ajibna lahu, kami berasa hairan dengannya. Wa qala an-nas, orang ramai berkata, tengok kepada orang tua ni, kata dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang hamba yang Allah telah beri pilihan kepadanya, sama ada mahu dunia, kemewahan dunia, ataupun mahu apa yang ada pada sisi Allah. Dia pula berkata, fadainaka bi abaina wa ummahatina, kami tebus engkau dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah hamba yang diberi pilihan tadi. Abu Bakar adalah orang yang paling alim di antara kami tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya orang yang paling berbudi kepadaku dalam persahabatannya, dalam harta bendanya, ialah Abu Bakar. Kalau aku mahu menjadikan seseorang sebagai khalil, yang kekasih yang melekat di dalam hati dari kalangan umatku, nescaya akan ku ambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Ataupun latakhadtu Abu Bakrin illa khullatal Islam, kecuali persahabatan ataupun kasih sayang kerana Islam. Jangan sekali-kali ada dalam masjid ini satu pun pintu kecil kecuali pintu Abu Bakar. Yang pintu lain mesti ditutup semuanya, kecuali pintu Abu Bakar saja yang boleh dibuka. Seterusnya riwayat daripada Urwah bin Az-Zubair bahawa Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, lam aqil abawayya qat, setakat saya ingat kedua ibu bapa saya itu telah pun beragama dengan agama Islam. Seingat-ingat saya, ibu bapa saya tu Islam dah. Dan tidak ada satu hari pun berlalu kepada kami melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang kepada kami pada waktu pagi dan petang.
Apabila orang-orang Islam telah diuji, yakni orang-orang kafir, dengan gangguan orang-orang kafir, Abu Bakar keluar dengan maksud berhijrah ke bumi Habsyah, sehingga dia sampai kepada Birkal Ghimad. Dia bertemu dengan Ibnu Daghinah atau Ibnu Dugunnah, yaitu penghulu ataupun ketua puak-puak Qarah, kabilah Qarah. Dia bertanya, kamu hendak ke mana wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, kaumku telah mengeluarkanku, kerana itu aku mahu mengembara di muka bumi ini untuk berabdi kepada Tuhanku. Ibnu Daghinah berkata, orang sepertimu, hai Abu Bakar, tidak boleh keluar dan tidak boleh dikeluarkan. Engkau mengusahakan untuk orang-orang yang tiada, engkau menghubungi keluarga, engkau menanggung beban orang-orang yang susah. Wa taqrid dhaif, engkau menerima tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau memberi bantuan. Engkau memberi bantuan ketika bencana-bencana berlaku. Aku akan memberi perlindungan kepadamu. Kembalilah engkau, sembahlah Tuhanmu di negerimu sendiri. Dia pun pulang, Abu Bakar pun pulang. Ibnu Dughinnah pun berangkat sekali dengan dialah. Ibnu Dughinnah pada satu sepetan itu berjalan pergi berjumpa dengan pembesar Quraisy. Dia berkata kepada mereka, Abu Bakar ni orang sepertinya tidak boleh keluar daripada negeri dia dan tidak boleh dikeluarkan. Adakah kamu akan mengeluarkan seseorang yang berusaha untuk orang yang tiada, menghubungi rahim, wa yahmil al-kal, sebab tak adil juga, wa yaqrid dhaif wa yu'inu ala nawaibil haq. Orang Quraisy tidak mendustakan, yakni tidak menolak perlindungan yang diberikan oleh Ibnu Daghinah terhadap Abu Bakar itu. Mereka berkata kepada Ibnu Daghinah, suruhlah Abu Bakar, biar dia sembah Tuhannya di rumahnya, biar dia sembahyang di rumahnya dan bacalah apa yang dia nak pun. Janganlah dia mengganggu kami dengan bacaannya itu, dengan ibadatnya itu, dan janganlah dilakukannya secara terbuka, kerana kami bimbang dia akan mempesonakan isteri-isteri kami dan anak-anak kami. Faqala dzalika Ibnu Dughinnah pun kata begitulah kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berada dengan keadaan begitu, menyembah Tuhannya di rumahnya dan tidak menyatakan sembahyangnya secara terbuka, dan dia tidak membaca kecuali dalam rumahnya. Kemudian terlintas di hati Abu Bakar, yakni untuk membuat masjid. Dia pun buat masjid di halaman rumahnya. Di situ dia bersembahyang dan membaca Al-Quran. Maka bersesak-sesaklah pergi melihatnya perempuan-perempuan musyrikin dan anak-anak mereka. Mereka berasa kagum dengannya dan melihat Abu Bakar yang sedang bersembahyang itu. Abu Bakar seorang yang mudah menangis. Dia tidak dapat mengawal kedua matanya apabila membaca Al-Quran. Keadaan itu mengejutkan, membimbangkan pembesar-pembesar Quraisy dari kalangan orang-orang musyrikin itu. Mereka pun menghantar orang kepada Ibnu Daghinah supaya datang menemui mereka. Faqalu, kemudian mereka berkata, sesungguhnya kami telah menerima perlindungan yang diberikan olehmu kepada Abu Bakar itu dengan perjanjian. Dia menyembah Tuhannya di dalam rumahnya, tetapi dia telah melampaui batas itu. Dia telah membina masjid di halaman rumahnya dan menyatakan sembahyang dan bacaannya dengan terbuka dalam masjid itu. Dan kami benar-benar bimbang dia akan menggoda ataupun mempesonakan isteri-isteri kami dan anak-anak kami. Oleh itu laranglah dia. Kalau dia nak menyembah Tuhannya sahaja di rumah dia, dia boleh teruskan. Tetapi kalau dia enggan, dia tidak mahu, melainkan nak menyatakan juga secara terbuka amalannya itu, maka mintalah dengannya supaya dikembalikan kepadamu jaminan perlindungan engkau itu, kerana kami tidak mahu menghampakan engkau
Dan kami juga tidak mahu membiarkan Abu Bakar melakukan ibadat secara terbuka itu, melakukan ibadatnya secara terbuka itu. Qalat Aisyah berkata, Ibnu Daghinah pun pergi bertemu dengan Abu Bakar. Dia pun berkata, engkau memang tahu kan perjanjian yang telah saya buat untuk kamu dengan orang-orang Quraisy itu, sama ada engkau hanya bersembahyang di dalam rumah engkau, atau engkau kembalikan kepadaku jaminan perlindunganku itu, kerana aku tidak mahu orang-orang Arab akan dengar nanti bahawa aku telah disia-siakan dalam jaminan perlindungan yang telah diberikan olehku terhadap seseorang. Abu Bakar pun berkata, kalau begitu aku kembalikanlah kepadamu jaminan perlindunganmu itu, dan aku rela dengan perlindungan Allah dan Nabi SAW, dengan perlindungan Allah. Gitu sekali. Pada ketika itu Nabi SAW berada di Mekah. Baginda berkata kepada orang-orang muslimin, sesungguhnya aku telah pun ditunjukkan negeri tempat kamu akan berhijrah. Letaknya yaitu di tempat yang mempunyai kebun kurma, terletak di antara dua kawasan berbatu hitam, labatain wahuma al-harratan, mana batu hitam lah. Maka berhijrahlah orang yang mahu berhijrah ke Madinah, dan kembalilah kebanyakan orang yang telah berhijrah ke bumi Habsyah itu ke Madinah. Abu Bakar pula telah bersiap sedia untuk berangkat ke Madinah. Tiba-tiba Rasulullah SAW berkata kepadanya, ala rislik, nanti dulu, kerana saya berharap akan diizinkan untuk saya, yakni untuk keluar. Abu Bakar pun berkata, wahal tarju dzalika bi abi anta, adakah engkau mengharapkan begitu? Bi abi anta, ku tebus engkau dengan ayahku, wa ummi, dan ibuku. Qala, Nabi SAW pun berkata, ya. Fahabasa Abu Bakar nafsahu, Abu Bakar pun menahan dirinya kerana Rasulullah SAW, untuk bersama dengan Rasulullah SAW. Dan beliau memberi makan 2 ekor unta yang ada padanya, memberi makan daun samur, yaitu khabab, daun samur yang ditutuh daun itu daripada pokoknya selama 4 bulan. Ibnu Syihab berkata, Urwah berkata, qalat Aisyah mengatakan, fabainama nahnu yauman, pada suatu hari ketika kami sedang duduk di rumah Abu Bakar, pada waktu tengah hari, qala qailun, ada orang berkata, tiba-tiba ada orang berkata kepada Abu Bakar, itu Rasulullah sedang bertudung, sedang berselimut, bertudung pada waktu yang tidak biasa beliau datang. Abu Bakar pun berkata, fida'an lahu abi wa ummi, ku tebus dia dengan ayah dan ibuku, demi Allah tidak ada ma ja'a bihi fi hadhihi sa'ah illa amrun, tentu ada sesuatu perkara besar yang telah membawanya datang pada waktu ini. Qalat Aisyah berkata, Rasulullah SAW pun datang, fasta'dzana, lalu baginda pun meminta izin, lalu diizinkan kepada baginda untuk masuk, maka masuklah baginda. Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, keluarkan orang yang ada dekat engkau, orang yang ada di rumah engkau, jadi sesiapa yang ada di rumah engkau. Abu Bakar berkata, tidak ada orang lain, hanya ahli keluargamu jua, kutebus engkau dengan ayahku, wahai Rasulullah. Qala fa inni qad udhina li, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya telah diizinkan kepadaku untuk keluar. Abu Bakar pun berkata, as-sahabata bi abi anta ya Rasulullah, yani as-sahabata, yani aku mahu bersama, wa kutubus engkau dengan ayahku wahai Rasulullah, ataupun engkau mahu aku bersama dengan engkau kah? Rasulullah SAW menjawab, ya. Abu Bakar pun berkata, fakhudh bi abi anta, kutubus engkau dengan ayahku, ambillah
wahai Rasulullah, salah seekor unta, salah seekor daripada 2 ekor unta ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bithaman, dengan bayaran. Qalat Aisyah berkata, fajahhaznahuma ahathal jihaz, kami pun menyiapkan kelengkapan untuk mereka berdua secepat mungkin. Wa sana'na lahuma sufrah, dan kami sediakan untuk mereka berdua makanan dalam jirab, dalam jabil lah, ataupun dalam kampit. Faqata'at Asma bintu Abi Bakr qit'atan min nitaqiha, Asma pun membelah tali pinggangnya, lalu diikat dengan tali itu mulut jirab tadi, mulut kampit tadi. Fabidzalika, kerana itulah dia dinamakan, dia digelarkan dzatun nitaq atau an-nitaqain. Qalat Aisyah berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar pun pergi ke ghari, ke satu gua, iaitu di Jabal Thawr. Fakamina fihi, atau kamana atau makutha bikugalan. Kalau kamana makna bersembunyi, mereka berdua bersembunyi di situ selama 3 malam, ataupun mereka berada makutha. Abdullah bin Abi Bakr bermalam di samping mereka berdua. Ketika itu dia seorang yang muda belia, bijaksana dan cerdik. Fayudliju min indihima bisahar, pada waktu sahur dia keluar meninggalkan mereka berdua, dan di waktu pagi dia berada bersama orang-orang Quraisy di Mekah, macam dia bermalam di Mekah juga. Tidak didengarnya apa-apa perkara yang dirancangkan oleh orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah dan Abu Bakar, melainkan diingatnya baik-baik. Sehingga dia datang kepada mereka berdua dan memberitahu kepada mereka. Hina yakhtalitu dhalam, ketika hari telah pun malam, ketika telah gelap lah, baru dia pergi cerita. Fayar'a alaihima Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah pula melepaskan kambing-kambingnya, biri-birinya untuk makan di kawasan itu. Maula Abi Bakr dia tu. Min hatam min ghanam. Maknanya kambing, fayurihuha alaihima, dan dia menghalau kambing itu ke arah mereka berdua. Hina tadhhabu sa'atun min al-'isha, ketika telah berlalu sedikit waktu dari waktu malam. Fayabitani fi rislin. Dengan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar bermalam dalam keadaan mempunyai susu perahan kambing Amir bin Fuhairah tadi. Wa radifuhuma, ini pun mana susu jugalah. Hatta yan'iqa biha Amir bin Fuhairah bighalas, sehingga Amir bin Fuhairah menghalau kambing-kambing itu pulang pada waktu ghalas. Dilakukan begitu pada setiap malam daripada 3 malam yang tersebut itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula dengan Abu Bakar mengupah satu orang daripada Bani Dil, iaitu min Bani Abdi Adi, sebagai seorang penunjuk jalan dan sebagai guide lah. Wal khirrit, iaitu orang yang mahir tentang jalan ni, yang mana dia ni telah pun ghamasa ilfan, telah mencelup sumpah dalam keluarga As bin Wa'il As-Sahmi, iaitu dia masih lagi di atas agama kafir Quraisy. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar mempercayai ataupun mengamanahkan kepadanya, mempercayai mereka berdua, dan menyerahkan kepadanya kedua ekor unta itu. Dan mereka berjanji akan bertemu dengannya di Gua Thawr itu selepas 3 malam dengan kedua ekor unta itu pada pagi yang ketiga, pada pagi hari yang ketiga. Antalaqa ma'ahuma Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah juga pergi berangkat bersama dengan mereka berdua, dengan dalil tadi, dengan penunjuk jalan tadi. Fa akhadha bihim, dia membawa mereka mengikut jalan tepi laut. Qala Ibn Shihab,
Ibn Syihab berkata, Abdurrahman bin Malik Al-Mudliji, yaitu anak saudara kepada Suraqah bin Malik bin Ju'shum, memberitahu saya bahawa ayahnya telah memberitahunya bahawa beliau telah mendengar Suraqah bin Ju'shum menceritakan. Dia kata, utusan orang-orang kafir Quraisy datang kepada kami. Mereka telah menentukan upah ataupun bayaran, ganjaran kepada orang yang dapat membunuh ataupun menangkap setiap orang menangkap Nabi SAW dan Abu Bakar. Setiap orang daripada Nabi SAW dan Abu Bakar itu menangkap salah seorang boleh, kulla wahidin minhum liman qatalahu aw asar. Fa bainama ana jalisun, ketika saya sedang duduk dalam satu majlis, kaum saya Bani Mudlij, tiba-tiba mari satu orang dan dia berdiri di hadapan kami ketika kami sedang duduk di situ. Dia kata, hai Suraqah, saya betul-betul nampak tadi aswidah, yakni bayar-bayar orang di tepi pantai. Saya rasa itu Muhammad dengan sahabat-sahabatnya. Qala Suraqah, Suraqah berkata, fa'araftu annahum hum. Suraqah berkata, saya tahu bahawa benar bayar yang orang itu nampak itu benar, bayar mereka. Faqultu lahu, tetapi saya berkata kepadanya, itu bukan mereka lah, tetapi engkau tengok orang ni lah, yang mana mereka itu telah berangkat di hadapan mata kami sendiri. Aku tengok, kata dia, orang ni bukan itulah, tapi dia yakin dah, memang dah. Thumma labithtu fil majlis, kemudian aku duduk dalam majlis itu lagi seketika. Kemudian aku bangun, fadakhaltu, lalu masuk ke dalam rumah. Aku pun suruh gadisku ataupun hamba perempuanku supaya membawa keluar kudaku dari belakang akamah, dari belakang bukit kecil itu. Dan dia mengikat kuda itu untukku di situ. Wa akhadtu rumhi, aku pun ambil lembing aku, bawa keluar dari rumah. Fa khatattu hatattu bi zujjihil ard, dan aku kebawahkan mata lembing itu, kebawahkan mata lembing itu. Wa khafattu aliyahu, dan bahagian atasnya aku turunkan, yakni kebawahkan, supaya tidak nampak kilat-kilat. Orang nampak, kilat-kilat ni mana nak pergi bawa lembing? Dia nak susu lah, pasal dia nak hadiah tu ke dia, gitulah. Kalau dia boleh tangkap Nabi ataupun Abu Bakar, boleh hadiah ke dia. Jadi dia susu mata lembing. Hatta ataitu farasi, sehingga aku sampai kepada kudaku dan naik kuda. Farafa'tuha tuqarrabu bi atau tuqarribu bi. Sini farafa'tuha, saya pun angkat kuda tu, tuqarrabu bi, maknanya supaya didekatkan kepadaku, sehingga aku sampai dekat mereka. Lepas tu naik, cerita naik sampai dekat mereka. Fa'atharat bi farasi, tapi kudaku tergelincir, rebah dengan aku. Fa kharartu anha, dan aku tersungkur jatuh daripada kuda itu. Faqumtu, aku pun bangun, lalu menghulurkan tanganku kepada anak panah aku, dan aku keluarkan daripadanya al-azlam, anak panah untuk menentukan nasib. Fastaqsamtu biha adurruhum amla, aku pun cuba mengetahui pilihan yang sepatutnya, iaitu aku pun istaqsamtu biha, aku pun cuba mencabut anak panah tu untuk tahu keputusan lah, adakah aku akan dapat memudaratkan mereka ataupun tidak, akan dapat mengganggu mereka ataupun tidak. Tiba-tiba yang keluarnya yang aku tidak suka, tak boleh, begitulah, tak boleh.
Bukan boleh, tapi tak boleh. Aku pun naik kuda aku lagi dengan menderhakai keputusan anak panah tu. Sehingga kuda aku tu bawa aku dekat dengan mereka, dan sehingga aku dengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak berpaling pun. Rasulullah tak paling pun, duduk baca, sehingga aku dengar tak jauh lah. Abu Bakar kerap kali berpaling. Tiba-tiba dua kaki depan, mana tangan kuda tu, mana dua kaki depan kuda aku tu masuk ke dalam tanah, selai dalam tanah, sehingga sampai kepada lututnya. Fa kharartu anha, aku tersungkur sekali lagi daripada kuda tu. Thumma zajartuha, kemudian aku pun menyergah kuda itulah. Fanahadat, dia pun bangkit, kuda tu pun bangkit. Falam takat, hampir-hampir dia tidak dapat mengeluarkan kaki depannya itu. Apabila dia dapat berdiri dengan betul pada ketika itu, kerana kesan cabutan kaki depan dia tu, bangkit debu, naik ke atas seperti asap berdebu. Kuat kuda dia tu, tarik kaki dia tu, berdebu naik ke atas, seperti asap, kata dia. Fastaqsamtu bil azlam, aku pun istaqsamtu bil azlam, yakni mahu pastikan tindakan aku dengan azlam itu, dengan mencabut anak panah itu. Fa kharaja alladhi akrahu, tetapi yang keluar ialah yang aku tidak suka juga. Fanadaituhum bil aman, aku pun seru mereka, meminta damai, yakni memberi jaminan aman. Dengan memberi jaminan aman, yakni aku tidak nak buat apa-apa yang tidak baik terhadap mereka. Fawaqafu, mereka pun berhenti. Baru aku naik kuda aku sehingga sampai kepada mereka. Waqa'a fi nafsi, dan sudah pun timbul di dalam hatiku ketika aku bertemu, hina laqitu ma laqitu min al-habsi anhum, ketika aku menghadapi halangan yang aku hadapi untuk sampai kepada mereka itu, sudah timbul dalam hati aku bahawa sesungguhnya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni akan nyata, akan datang. Yang ni Rasulullah ni ajarannya akan nyata, akan menang pada suatu hari nanti. Dia berasa dah gitu. Faqultu lahu, saya pun kata kepadanya, kaum engkau telah memberikan hadiah, yakni telah menawarkan hadiah ataupun bayaran kerana engkau, dan saya memberi kerana membunuh engkau ataupun menangkap engkau. Saya memberitahu kepada mereka apa yang orang mahu terhadap mereka. Wa aradtu alaihim az-zad wal mata'. Saya kemukakan kepada mereka bekalan dan banyak lagi kemudahan-kemudahan yang lain, tapi mereka tidak menghiraukan ataupun tidak meminta, dan tidak meminta dengan aku. Illa an qala, kecuali baginda hanya berkata ni, tolong sembunyikan cerita kami ini, sembunyikan cerita kami ini, jangan royak kat orang, sudahlah. Kalau lain dia tidak minta, aku bui. Fasa'altu, saya pun minta dengan dia supaya dia menuliskan satu surat jaminan aman untukku. Maka baginda pun menyuruh Amir bin Fuhairah menuliskan. Dia pun tulis dalam satu keping kulit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus pergi. Ibnu Syihab berkata, Urwah bin Az-Zubair memberitahu saya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan Zubair fi rakbin, dalam satu kumpulan orang-orang Islam yang pergi berdagang ke negeri Syam, yang sedang pulang lah daripada negeri Syam untuk pergi berniaga di sana. Zubair pun memberi pakaian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar, iaitu pakaian putih, kain putih. Orang-orang Islam di Madinah pun dengar tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Mereka pun setiap pagi pergi ke Harrah, ini kawasan berbatu hitam itu, dengan maksud menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana, sehingga mereka pulang apabila dipukul, apabila terkena
panas matahari di tengah hari. Baru balik apabila panas sangat tengah hari, baru balik semula. Pada suatu hari setelah mereka pulang, setelah lama menunggu, dan apabila mereka telah berada di rumah masing-masing, aufa rajulun min yahud ala utubin min atamihim, tiba-tiba naik seorang lelaki daripada orang Yahudi ke atas benteng, ke atas salah satu benteng mereka untuk sesuatu tujuan dia lah, ada kerja dia lah naik atas tu untuk nak tengok benda dia tu, hak maksud dia tu. Tiba-tiba dia ternampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya hak mari itu mubayyidin atau mubyadin, boleh belaka dua tu. Dia penampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya berpakaian putih, yazulu bihimus sarab, yang nampak pada kejauhan lah, tempat nampak alang-alang ataupun fata morgana daripada tempat dia tu. Yazulu bihimus sarab, yakni ditonjolkan pergerakan mereka itu oleh sarab itu, fata morgana itu. Si Yahudi itu pun tidak dapat mengawal dirinya, terus dia berteriak dengan sekuat-kuat suaranya, wahai orang-orang Arab, ini tuah kamu yang kamu sedang nanti-nantikan itu. Fathara al-muslimun ila silah, orang-orang Islam pun bersegera mengambil senjata mereka dan terus pergi menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dhahril harrah, di kawasan berbatu itu, berbatu hitam itu. Fa'adala bihim, Nabi SAW pun pusing ke kanan untuk berhenti bersama mereka di kalangan, di kawasan ataupun perkampungan Bani Amr bin Auf. Itu berlaku pada hari Isnin, bulan Rabiul Awal. Abu Bakar pun berdiri untuk menerima orang ramai itu. Rasulullah SAW duduk diam, duduk dengan diam saja. Fatafiqa man jaa minal ansar mimman lam yara Rasulullah. Orang-orang Ansar pun bersegera datang yang belum pernah melihat Rasulullah pergi kepada Abu Bakar, sehingga matahari telah mengenai Rasulullah. Yani panas matahari itu telah mengenai Rasulullah. Pakak pergi kamak ke Abu Bakar tu Rasulullahnya. Pakak pergi menghadap Abu Bakar, sehingga Rasulullah duduk senyap tu kena cahaya matahari. Abu Bakar pun terus pergi menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni meneduhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kainnya. Barulah orang ramai tahu pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kalangan Bani Amr bin Auf selama bid'a asyarah, belas-belas hari lah, bid'a asyarah lailah, yakni belas-belas hari lah berada di sana. Dan baginda telah mengasaskan masjid alladhi ussisa 'ala taqwa, yang diasaskan di atas taqwa. Wa shalla fihi, dan baginda bersembahyang dalam masjid itu, kemudian menaiki kenderaannya lalu berjalan bersamanya orang ramai, sehingga untanya duduk dekat masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, yakni kemudiannya. Wa huwa yusalli yawma idzin wa huwa yusalli fihi yawma idzin rijalun. Tempat itu ada beberapa orang pada masa itu bersembahyang tempat itu. Wa kana mirbadan litamri, dan kawasan itu adalah kawasan tempat orang-orang menjemur buah kurma. Tanah itu kepunyaan Suhail dan Sahal, dua orang budak yatim dalam peliharaan ataupun di bawah jagaan Sa'ad ataupun As-Sa'ad bin Zurarah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika unta itu duduk di situ, baginda bersabda, hadza insyaallah al-manzil, di sinilah insyaallah tempat turunnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil dua orang budak itu, lalu baginda menawar tanah itu
menawar tanah itu dengan budak tadi. Bil marbad, fasawamahuma bil marrah, bil marbid. Ataupun mirbat tadi. Fasawamahuma bil mirbat. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan mengemukakan tawaran lah untuk membeli mirbat tadi untuk dijadikan masjid. Mereka mengatakan tidak, bahkan kami mahu memberinya untuk engkau wahai Rasulullah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan menerima daripada mereka berdua sebagai pemberian biasa selagi tidak dibeli oleh baginda daripada mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membina di tempat itu masjid. Wa tafiqa Rasulullah yanqulu ma'ahum al-labin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mula memunggah bersama-sama mereka batu bata fi bunyanihi, pada ketika membina masjid itu. Sambil baginda memunggah bata itu, baginda mengungkapkan ungkapan ini, al-himal, hadzal himalu la himala Khaybar. Inilah tanggungan, bukan tanggungan dari Khaybar. Hadza abarru rabbana wa athhar. Inilah yang lebih baik dan lebih suci, Tuhan kami. Ya, ini kalau orang bawa mari daripada Khaybar tu, orang pikul tanggungan, pikul apa dia? Pikul hasil-hasil tanaman, pikul buah kurma awak kelik, pikul gani-gani. Ini tidak, bukan pikul buah kurma, bukan pikul makanan, pikul anak batu nak buat masjid. Tapi hak ni hak lebih baik maksudnya. Lebih suci. Dan baginda mengucapkan, Allahumma innal ajra ajrul akhirah. Sesungguhnya pahala yang sebenarnya ataupun ganjaran yang sebenarnya ialah ganjaran akhirat. Farhamil ansar wal muhajirah. Kasihanilah, rahmatilah ansar, golongan ansar dan golongan muhajirah. Baginda mengungkapkan syair salah seorang orang Islam, salah seorang sahabatnya yang Islam, hak tadi tu. Lam yusammili, perawi tidak menyebutkan namanya kepada saya. Qala Ibnu Syihab berkata, tidak ada sampai kepada kami dalam hadis-hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengungkapkan satu bait syair yang sempurna selain daripada bait-bait tadi. Jadi bait-bait tadi baginda mengungkapkan dengan lengkap. Ada pun hak lain-lain tidak. Itulah malam ni apa terjemah saja. Tak ada dah tu. Tak ada dah. Kita berhenti sekat itulah. Allah.